peniaga supaya mereka jangan berkhianat di dalam perniagaan mereka. Nanti kita tengok ayat. Pertama, kita mesti faham di antara jalan untuk kita mengelak daripada memakan harta yang batil, sama ada rasuahnya, judinya, apa saja, maka Allah menurunkan firman-Nya dan mengajar kita jalan alternatif untuk mengelakkan diri dari terlibat dengan memakan benda yang haram. Itulah yang Allah firmankan pada ayat 29 surah An-Nisa, muqaddimah. Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Al-ayat. Itulah dalil dia. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta sesama kamu bil batil, dengan jalan tak betul, batil. Kalau buka tafsir, seperti rasuah, seperti judi, apa saja benda yang tak betul jadikan punca makanan kita. Kata Allah, illa, kecuali antakuna tijaratan, kamu terlibat dalam perniagaan antaradim minkum, yang kamu reba merebai dalam perniagaan itu. Ini dalil kuat di sudut kelio berniaga. Ada ayat berniaga Allah sebut dengan majaz, dengan kias. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Al-ayat. Niaga juga, tapi Allah sebut beriman dengan aku, niaga juga. Beriman pada Rasul aku, ayat dalam surah Shaf. Ayat 29 An-Nisa, niaga sungguh
jualannya, wang ringgitnya dan sebagainya. Bahkan disebut dalam ayat 29 An-Nisa itu, bila Allah sebut antaradim minkum, perniagaan yang kamu redha meredai, maka daripada sinilah datangnya pandangan para ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi, ulama Otai dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka sah berniaga jual beli itu dengan tidak payah menyebut saya jual, saya beli, tak sebut pun tak apa. Yang penting taradim minkum, redha meredai, penjual redha jual barang dia, pembeli redha membelinya, puas hati, dah sah jual beli. Tak payah saya beli, saya jual, tak payah. Sah perniagaan jual beli bila ada redha meredai. Bayanglah kalau beli air kat mesin, tu nak apa? Tekan air kat mesin, kat vendor mesin, kita pun saya beli, mampu bunyi saya jual, garau suara, kencing jawab dia lari. Tak payah. Redha meredai itu asas kepada jual beli. Yang kedua, sebelum tengok ayat, bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam asalnya seorang tajir, seorang peniaga. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan tengok, saya ada kitab yang ada peta lokasi tempat-tempat Nabi berniaga sebelum didatangi Jibril. Nabi punya berniaga sampai ke pantai laut negara Oman, Tunan. Oman ke bawah, banyak daripada Makkah punya berniaga Nabi. Sampai ke laut Oman, tepi laut, buka tembok niaga. Tu Rasulullah bukan sekadar Yaman, 6 bulan musim sejuk di negara Yaman, kemudian 6 bulan di bumi Syam ketika musim panas. Yang Tuan Imam baca tadi surah Quraisy, bagaimana Allah sebut syita'i was-sayfi. Syita musim sejuk, sayfi musim panas. Punya peniaga, haibatnya mereka, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perniagaan Nabi itulah asbab kepada jodoh Rasulullah. Apabila Maisarah yang jadi teman Nabi berniaga, kita di Malaysia Maisarah perempuan, Arab Maisarah janda. Kena reti, walaupun ada ta marbuta Maisarah, kita perempuan Maisarah, Arab lelaki.
Mau begitu. Itulah Maisarah report akhlak Nabi, berniaga elok, tawa menawa, senyum elok, membawa kepada asbab jodoh Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. Baik, tuan-tuan muslim, para ulama berselisih pandangan tentang surah ini turun di mana. Ada pandangan menyebut ia turun di Madinah, seperti pandangan Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Tetapi jumhur menyebut ia adalah surah Makkiyah. Ini biasalah pandangan-pandangan seperti ini. Suratul Ankabut umpamanya, ada pandangan ulama separuh Madinah, separuh Makkah. Al-Ankabut. Ada pandangan ulama seluruh Makkiyah. Ada pandangan ulama 3 ayat Madaniyah, selainnya Makkiyah. Ini biasa pandangan-pandangan sebegitu. Yang penting ayat Al-Quran, itu yang paling penting. Baik, surah ini cukup dahsyat kerana surah ini bermula dengan celaka. Oh, berat. Tuan-tuan, Allah ni pengasih, penyayang. Allah ni punya sayang dekat kita. Allah ni menerima taubat kita. Tapi bila Allah naik angin, Allah murka, dia start dengan celaka. Na'udzubillah. Wailun makna celaka. Dalam Al-Quran ada kalimah wailun pada ayat pertama. 2 saja surah dia. Pertama surah ini Al-Mutaffifin, kedua surah Al-Humazah. Ada juga surah di dalam Al-Quran kalimah wailun, dia duduk di tengah-tengah surah. Dan ada satu surah Allah sebut wailun sebanyak 10 kali. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Allah ulang 10 kali. Surah apa? Surah terakhir bagi juzuk 29, surah Al-Mursalah. Wal mursalati urfa. Dalam surah Al-Mursalah 10 kali Allah ulang celaka bagi mereka yang mendustakan hari kiamat. 10 kali Allah ulang wailun. Surah Al-Mursalah adalah surah yang terakhir Rasulullah baca ketika Nabi menjadi imam
bagi para sahabat sebelum Rasulullah jatuh sakit. Bila Nabi jatuh sakit, Nabi tak jadi imam dah. Abu Bakr menjadi imam. Maka surah Al-Mursal adalah surah yang last sekali dalam hidup Nabi. Nabi baca ketika menjadi imam mengikut riwayat di dalam salat maghrib. Lepas tu isyak Nabi tak larat dah makruh. Maka Abu Bakr take over menjadi imam sampai dah Rasulullah wafat. Maka Al-Mursalah dalam tu 10 kali Allah mengamuk, Allah mencela mereka yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Baik, kita mulakan bacaan dan saya akan baca 6 ayat yang pertama kerana makna dia bersambung. 6 ayat ni tak boleh pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Sadaqallahul 'azim. Allah berfirman, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukat. Tentulah merujuk kepada peniaga-peniaga yang curang di dalam sukatan dan timbangan mereka. Dan lagi kita bahas, dan saya nak baca nanti surah yang lain berkait dengan seorang Rasul yang menghadapi kaumnya juga mengurangkan sukatan timbangan. Yang lagi saya baca, apa sifat mereka yang mutaffifin ini? Kata Allah, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya yastawfun, mengambilnya dengan cukup. Yastawfun boleh juga dengan sempurna, tak kurang. Dia berniaga ambil daripada orang lain, ambil dia punya barang, supplier. Bila dia ambil, dia nak yastawfun. Wafa makna sempurna. Yastawfun cukup, tak mau kurang. Kalau sekilo 1000 gram, dia timbang elok-elok 1000 gram, mau sampai dekat dia tak cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain,
mereka kurangi. Inilah kecelakaan. Inilah penipuan di dalam bisnes. Jadilah benda jadi. Menipu timbangan. Kalau tidak, Kementerian Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna takkan serbu kedai-kedai pergi cek timbang skill tu, weight skill tu dicek elok-elok, timbang betulkah 1 kilo 1000 gram. Ini pengkhianatan. Kenapa? Kerana ambil hak orang. Tu yang Allah marah. Kamu ambil hak orang lain. Orang tu bayar penuh sekilo, katalah RM3. Dia dapat 990 gram. 10 gram kamu kebas. Tu pengkhianatan duit haram. Tu baru seorang kena 100 customer dia. Berapa dah dia dapat? Sekilo, 1000 gram, 100 orang kali 10 gram, dia dapat 1000 gram equal 1 kilo. Free buta dia dapat sekilo. Hasil penipuan dia. Allahu Akbar. Jaga wahai peniaga. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada disebut antara golongan yang masuk neraka tanpa hisab. Bukan masuk syurga, masuk neraka tanpa hisab. Dalam Tanbihul Ghafilin antaranya disebut at-tijaru bil khiyanah, peniaga yang khianat. Ni kena mengaji wahai orang yang berniaga. Banyak bukan kata mengurangkan timbangan. Jual ikan busuk pun jadi dulu. Klaim kata baru turun, baru naik dah macam-macam. Walau 2 bulan ikan, ejak bagi elok berkilat, dia nampak. Kita pun beli makan muntah. Macam-macam. Jangan menipu. Jangan menipu. Nabi cukup marah. Nabi pernah tengok ada sahabat yang campurkan bawang basah dengan bawang kering, dia balun sekali. Nabi tegur, bawang basah-basah lah, kering-kering lah, campur buat apa? Ada sahabat yang mencampurkan anggur dengan kismis, dia campur sekali. Nabi tegur, anggur-anggur, kismis-kismis, timbang elok-elok. Nabi marah sebab dosa dia besar. Pengkhianatan walau ambil sikit, 10 gram ya. Dia bukan pada value, bukan pada kuantiti, tetapi sikap kamu yang menipu orang lain untuk mendapatkan benda yang percuma. Sikit ya, tapi kerja dia jahat. Kalau tuan-tuan muslimat ingat kejadian yang berlaku di Malaysia tahun 80 lebih, Astro dia filmkan kisah, saya tengok sampai habis. Kisah yang bertajuk One Sentif. Kisah benar. Pegawai bank kelulusan
UiTM dulu ITM lah, Diploma in Banking Accountancy apa semua. Dia kebas duit customer dia 1 sen. Dia punya dahsyat. 1 sen dia, satu account dia ambil 1 sen. Sehari dia kebas dekat 10,000 account. Yang dia pada IT, yang masuk dalam account dia 1 sen seorang customer. Berjuta duit. Waktu tu dia kerani biasa aja. Bos bank dia sudah pelik. Tengok dia pakai kereta, hui, kemat. Walau dia baru masuk kerja aja, tapi otak punya teruk. Akhirnya bos report polis. Syah, something wrong ni. Cek tengok account customer hilang 1 sen. Kena tangkap buang kerja. Ini berlaku di Malaysia. Cerdik tapi bodoh tu dia. Haram duit dia makan. Taubatlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau banyak 1 sen dia 1 sentif. Pencuri 1 sen. Cerdik IT buat semua mewah, kereta mewah, beli rumah berjuta duit dia, punya kerja dia. Sebab banyak dia ambil tiap-tiap hari. Satu hari 10,000 ekor baik. Walaupun tu kadang lebih kan. Dia kumpul kaya, mulalah beli kereta Mercedes lah. 80-an. Mercedes canggih, mantap lalang. Dikira pelik lah orang. Anak kata otak punya liga, tapi bohong buat lagu tu. Peniaga lagu tu dalam keadaan 1 sen 10 gram, tapi banyak customer. Akhirnya dia membawa dosa. Walaupun seorang, dia telah merampas hak orang lain. Bahayanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Sebab itu jadilah peniaga yang jujur. Walau untung tak banyak, mana jujur. Niagalah pokok nasi lemak ke, kuih ke, asalkan kamu peniaga, untung banyak mana itu rezeki. Yang penting kejujuran kita, bukan menipu. Tuan-tuan muslim, dalam Al-Quran ada beberapa ayat cerita tentang satu kaum yang mengurangi timbangan. Ayat 176 Surah Asy-Syu'ara. Allah cerita pada kita, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Allah mulakan kisah satu penduduk yang Allah sebut dengan ashabul aikah, yakni di Jordan. Sekali lagi mufassirin berselisih pandangan. Ada mufassirin menyebut ashabul aikah, penduduk aikah, tidak sama dengan ashabul Madyan, tidak sama dengan penduduk Madyan.
Madian di Jordan juga. Baik. Satu pandangan seperti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyebut Ashabul Aikah dan Madian puak yang sama. Imam Qatadah kata tidak sama. Wallahu a'lam. Yang penting puak ini Ashabul Aikah menetap di bumi Urdun, di bumi Syam, di Jordan. Itu pandangan yang sahih. Baik, kepada mereka Allah mengutus Syuaibun, seorang rasul namanya Nabi Syuaib alaihi salam. Tuan-tuan boleh pergi ke Jordan dan boleh ziarah maqam Nabi Syuaib alaihi salam. Alhamdulillah saya sampai ke maqam Nabi Syuaib alaihi salam di bumi Jordan. Panjang maqamnya. Nabi Syuaib adalah ayah mertua Nabi Musa alaihi salam. Bapak mentua Nabi Musa, panjang kisah perkahwinan boleh baca dalam suratul Qasas. Kisah perkahwinan Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib dalam suratul Qasas, siap dengan mas kawin mahar dia sekalian. Baik. Allah beritahu seruan Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaumnya, Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Itulah antara ayat. Pesan Nabi Syuaib, Auful kaila, sempurnakanlah timbangan. Jangan kamu menipu dalam timbangan, kata Nabi Syuaib. Kau dia buat dah. Allahu Akbar. Menipu dalam timbangan. Wala takunu minal mukhsirin. Jangan kamu jadi golongan yang mengurangkan. Dan sampai Allah sebut, jangan ambil hak orang lain untuk memuaskan nafsu hati dan perasaan kamu. Allah wal azza. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على Muslimin dan muslimat, kalau kita membaca seterusnya beberapa ayat dalam kisah Nabi Syuaib itu, kita mendapati bagaimana Allah mengazab mereka. Satu azab yang cukup menakutkan. Disebut Allah dengan Yaumidz Dzullah. Fakadzabuhu fa'akhadhahum Adzabu Yaumidz Dzullah. Pada ayat di depan, azab yang ashabul aikah alami ketika mereka berterusan mencabar Nabi Syuaib, menghina Nabi Syuaib, sehingga mereka cabar ayat sebelumnya, autusqitas sama kama za'amta alaina kisafan. Mereka minta supaya dipotong langit berkeping-keping jatuh ke atas mereka. Nabi Syuaib tegur, jangan ambil hak orang, jangan kurangkan timbangan. Mereka tak puas hati, mereka lawan Nabi Syuaib. Tuan-tuan muslimat, Allah hukum mereka dengan Yaumidz Dzullah. Takut tuan-tuan bila tengok kita bagaimana mereka dihancurkan Allah, iaitu ketika Allah mengirim kepada ashabul aikah kemarau yang panjang. Letih mereka dengan kemarau panas yang terik, air tak ada. Tiba-tiba suatu hari
mereka melihat naungan awan hitam. Itu dia yaumiz zullah. Zil makna naungan. Mereka dihancurkan pada hari naungan. Mereka intai tengok. Mereka pun WhatsApp group, mereka kata jom bawa baldi, ayah nak turun. Tengok awan hitam lah. Lama dah tak hujan ni. Bawa baldi mah. Tunggu awan hitam, tompok-tompok. Lalu mereka berdiri di bawah awan hitam itu. Yang mereka sangkakan air akan turun. Buka tafsir. Yang keluar adalah api. Jangan boleh bayang tak? Awan hitam keluar api membakar mereka. Astaghfirullah. Tunggu duk ingat ayat hujan. Api keluar daripada awan membakar mereka hangus. Itu dia ashabul aikah. Kita duk tengok filem-filem lama World War II. Duk tengok tentera-tentera ni berlawan. Ada yang pakai fire hose. Tembak dengan api. Bakar habis. Mati bergelimpanan. Bubuh dengan api ya. Tu tahun 40-an World War. Perang Dunia Kedua. Macam mana kita nak bayang daripada awan hitam keluar api memamah buah-buah ashabul aikah. So peniaga jaga. Ada apa pun kata kami pun ada juga api ustaz. Rokok. Tu api rokok. Tuan-tuan jangan cabar Allah. Na'udzubillah. Ashabul aikah mengurangkan timbangan, menipu dalam sukatan. Nabi Syuaib tegur mereka buat tak peduli. Allah hantar dengan api daripada awal. Na'udzubillah. Mati hangus terbakar, jantan betina habis semua. Itu murkanya Allah kepada mereka yang berbohong dalam berniaga, menimbang tak betul, timbang tak betul, kurangkan timbangan. Jaga. Allah kata ayat nombor 4, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah kata tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati? Itulah pengunci dia, tuan-tuan muslimat. Bukan kata bagi orang yang buat jahat kita tak reti nak buat benda-benda jahat ni. Kita juga diberi ingat akan kehidupan sesudah mati. Kehidupan untuk dibicarakan. Kehidupan untuk dibalas. Allahu Akbar. Takutnya kita, entah kecukup amalan kita ini, entah ke okey apa yang kita persembahkan pada Allah, kita hanya menyangka baik, husnuzan, Allah menerima amalan kita. Kerana Nabi, kerana Allah sebut dalam hadis kudusi, aku ni kata Allah bersama sentiasa dengan sangkaan hamba-hambaku. Macam mana kita sangka dengan Allah? Kita berdoa, kita yakin Allah terima begitu. Kita beramal, ikut disiplin ilmu fiqahnya, tasawufnya elok,
lalu kita yakin Allah terima, itu zon kita. Allah kata, aku bersama sangkaan hamba aku. Empat sangka apa terima, aku terima. Itu dia Allah. Namun tetap kita risau, takut, bimbang, kerana hidup sesudah mati adalah penentuan syurga atau neraka. Lalu Allah peringat, empat tak ingatkah apa nak bangkit balik? Lalu Allah kata, liyaumin azim. Ayat 5, iaitulah pada hari kiamat. Liyaumin azim, yang azim. Azim makna besar. Apa yang besar? Hari yang besar. Huru hara dia, kesusahan dia, kerisauan dia, panik. Tak ada ayat kita waktu tu. Aduh, anak bini semua tak peduli dah. Sya'nui yughni. Kita hanya sibuk memikirkan syurga neraka, syurga neraka, tak ingat siapa lagi. Allahu Akbar. Tu dia hari dia yang bakal kita jumpa. Lalu Allah sebut ayat 6, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Iaitulah pada hari manusia akan berdiri. Disebut dengan yaqum, qama, qiyam, makna berdiri. Kita menghadap Allah bukan lagi duduk, berdiri. Bangkit tu berjalan ke bumi mahsyar, menghadap Allah, berdiri. Ada soft dia. Baik itulah bila kita solat, kata ulama, bayangkan kita sedang berdiri pada hari kiamat. Allahu Akbar. Berdiri dengan penuh ketundukan, dengan Allah menyebut al-mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Hari ini milik aku, kata Allah. Akulah Tuhan yang maha gagah, maha perkasa. Hilang segala kekuasaan, hilang segala kesombongan. Hanya yang kita harap belai kasih Allah. Kita yang berbaris tu tak tahu duduk balik mana. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kita duduk belah mana tak tahu. Belah depan bagi pertama tentulah para nabi, para rasul. Kita, para sahabat duduk depan. Tabi'in yang hebat duduk depan. Kita Aisyah okok belakang. Cik betul. Aduh tuan-tuan, dosa kita yang banyak. Mengharapkan syafaat Allah. Dalam hadis, dalam Quran, ada ayat Allah sebut, la yukallimuhumullah. Ada manusia bila berdiri depan Allah pada hari kiamat, la yukallimuhumullah. Allah tak sudi bercakap dengan mereka. Tuan-tuan bayang, Allah la yukallim. Ada ayat Allah kata, aku tak sudi nak cakap dengan mereka. Nak pergi mana dah waktu? Nak pergi mana kita waktu tu? Ayo muhasabah. Nak agak siapa? Lanjang baju pun tak ada, samsing teruk gitu. Nak pergi mana? Allah tak nak cakap, Rasulullah tak sudi nak bagi syafaat. Ya Allah, ya Tuhan. Ada ayat dalam Quran, wala
yuzakkihim. Bukan kata Allah tak nak bercakap. Allah kata la yuzakkihim. Aku tak sudi membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Bayang tuan-tuan. Bangkit kubur dengan dosa daripada hujung rambut sampai hujung kaki, mengharap belai kasih Allah. Tiba-tiba Allah kata aku tak sudi. La yuzakkihim. Aku tak nak bersihkan mereka. Di mana jawab dia? Neraka. Na'udzubillah. Inilah hidup. Kehidupan yang kita lalui ini, hendaklah kita fikir sebaik-baiknya. Hendaklah kita berusaha menghindari dosa-dosa besar. Alhamdulillah, kita tak buat dosa-dosa besar. Walaupun dosa kecil terbalik jua kepada Allah, kita mohon belas kasihnya. Meninggalkan dosa besar bukan sekadar tanggungjawab perintah Allah, tetapi kita dapat pahala. Sedar tak kita tak minum arak kerana arak tu haram, dapat pahala dah? Dapat. Kita tak berzina, dapat pahala? Dapat. Kita tak makan rasuah, tak makan riba, dapat pahala dah? Dapat. Dia punya untung. Dahlah tak mau buat benda haram, Allah bagi pahala. Inilah hidup. Minimize our sin. Minimalkan dosa kita, yakni dosa-dosa kecil. Walaupun tiap-tiap hari terbalik jua kepada Allah, kita minta ampun, Allah akan bersihkan insya-Allah. Tetapi kata Imam Hasan, jangan pula dengan simplinya sengaja kamu buat dosa kecil. Tak boleh pula. Jangan main sengaja-sengaja. Kalau terbuat tak sengaja, moga Allah ampun insya-Allah. Yang penting dosa besar jangan hampir jauh. Selamat kita insya-Allah. Maka Allah lagi ingat jaga. Kamu akan berdiri di hadapan aku pada hari kiamat untuk dihitung dan dihisab segala apa yang telah kita buat. Maka ada yang akan pergi masuk syurga tanpa hisab. Allah. Ada yang akan dihisab dengan mudah, ada yang dihisab tapi susah. Syurga juga lambat, macam-macam ditanya Allah. Kena hisab itu ini. Ada yang yasirah, mudah. Nanti kita tengok dalam surah Al-Insyiqaq. Lepas surah Al-Mutaffifin, surah Al-Insyiqaq. 2 kali pilihan raya lagi baru sampai. Lambat insya-Allah. Ada dalam tu, dalam Al-Insyiqaq, tentang cerita hisab. Nanti kita sampai ayat tu kita bahas. Yang penting 6 ayat pertama ini adalah warning daripada Allah khusus bagi tajir. Tajir maksudnya businessman, perniaga, tijarah, perniagaan. Maka bagi orang yang berniaga, jangan menipu. Dalam kes ini, kurangkan timbangan. 1000 gram, nanam 1 kilo. Timbang elok-elok 1000 gram. Jangan 999 gram. Tak cukup 1 gram lagi pun neraka. Na'udzubillah. Walau 1 gram, kerana sifat menipu, khianat.
Jaga. Khusus bagi peniaga, jangan menipu bukan sekadar ini, tapi barang jualan kita jujur. Katakan kalau ikan, apa betul-betul 3 hari punya ke, 16 hari punya ke, apa betul-betul. Jangan tipu. Jangan menipu peniaga online. Jangan menipu. Kita minta lain, Shopee ke apa ke, jangan hantar hak lain. Jangan, itu juga termasuk dalam ruang-ruang khianat, penipuan. Tak kira online mana pun, kita order yang tu apa tak. Jangan tipu. Sebab kita dah bayar dengan harga sedemikian. Demikianlah peniaga yang diberi amaran oleh Allah. Allah berfirman, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wallahu a'lam. Kita sambung ayat yang seterusnya pada bulan yang akan datang, dan kita akan mula melihat Sijjin dan Illiyin. Kita akan lihat bulan depan apa itu Sijjin, apa itu Illiyin, insya-Allah taala. Peniaga ingat berlaku jujur, walaupun untung tak seberapa, untung akhirat paling penting, iaitu kejujuran kita. Berniaga itulah untung yang paling besar, yang akan membawa kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada untung banyak tapi menipu orang. Tak selamat dalam hidup, tak berkat wang yang diperolehi. Na'udzubillahi min zalik. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.